الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وأهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من طاعة الوهم وأكرمنا بالفهم وتعالنا بمعرفة العلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الإمام الباجوري رحمه الله قوله فقد بان لك إلى آخره. قال الإمام محمد بن يوسف السنوسي فقد بان لك تضمن قولي لا إله إلا الله. Sungguh telah nyata bagi engkau tadammunu, mengandungi atau kandungan kata la ilaha illallah, mengandungi perkataan itu lil aqsami thalathati, bagi bahagian-bahagian yang tiga iaitu wajib, mustahil, harum. Telah nyata bagi engkau terkandungnya perkataan la ilaha illallah itu bagi bahagian yang tiga, allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha, yang wajib atas mukallaf mengetahuikan dia. Fi haqqi maulana jalla wa azza, bagi hak Tuhan kita yang maha agung maha tinggi. Wahia ma yajibu fi haqqihi ta'ala, itu apa yang wajib pada hak Allah. Wa ma yastahilu, apa yang mustahil. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus. Okey. Qauluhu faqad bana laka ila akhirih. Fa tu mufarra' jumlahi. Qauluhu tu mufarra'un. Perkataan musannif itu mufarra'un, ditafri'kan. Jadi fa tu fa tafri'an. Tafri' 'alal bayan as-sabiq, atas keterangan yang telah lalu, min qawlihi, dari kata musannif, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu. Habis apa semua tu? Ila hahuna, sehingga sampai sekarang nanti. Lima arafta min qablu min wujubi istighna'i jalla wa azza min kulli ma siwahu faqad bana. Daripada yang telah lepas itu, maka nyata bagi engkau. Qauluhu tadammuni qauli la ilaha illallah, mengandungkan oleh perkataan la ilaha illallah itu, mengandungkan perkataan la ilaha illallah itu ai tadammunu makna qauli la ilaha illallah, mengandungkan oleh makna perkataan. Sebab yang dikandung tu makna. Makna perkataan itu yang mengandung bagi tiga hukum ini, yang menunjukkan kepada tiga-tiga hukum. Bukan perkataan tu sendiri, perkataan tu la ilaha illallah je. Perkataan tu ada selit situ tiga hukum, tak ada. Bukan selit pada zahir perkataan, tapi pada makna perkataan. Sebab tu ada mudhaf. Fahuwa ala taqdiril mudhaf, maka dia itu di atas mentakdirkan mudhaf. Tadammunu qaul makna, tadammunu makna. Lianna al-mutadamminu lidzalika, kerana yang mengandungi bagi demikian itu, innama huwal makna, hanya saja ialah makna. Makna itu yang terkandung. Makna la ilaha illallah tu mengandungi tiga hukum tu, bukan lafaz. La al-lafzu, bukan lafaz. Kama ulima mimma marra, sebagaimana diketahui daripada barang yang telah lalu. Wal muradu bitadammuni al-ma'na lidzalik, maksud dengan mengandungkan oleh makna bagi demikian itu, makna perkataan itu mengandungkan bagi ketiga-tiga bahagian yang tiga hukum akal itu. Maksudnya
kaunuhu bihaitsu yu'khadhu minhu, bahawa keadaannya sekira-kira yu'khadhu minhu, difaham daripadanya, ala ma taqaddama bayanuhu, atas apa yang terdahulu sebutnya. Itu makna tu mengandung makna dia dipaham daripada sebagaimana huraian yang telah lepas. Makna itu dipaham mengikut huraian yang telah terdahulu sebut. Walaisal muradu bihi dalalatat tadammuni, bukan maksud dengan tadammun itu dalalah tadammun. Kan dalalah alfaz ala al-ma'na imma mutabaqah wa imma iltizam wa imma tadammun. Dalam mutabaqah tu an yadulla al-ma'na ala kulli lafz, an yadulla al-lafzi, an yadulla al-lafzu ala kulli al-ma'na. Itu dalalah mutabaqah. Dalalah tadammun menunjuk pada sebahagian sebahagian makna. Ya, sebahagian makna. Wamsahu bi ru'usikum, ataupun farsilu wafsil wujuhakum wa aydiyakum. Aydiyakum ya, sebahagian ya. Tadammun bukan kalau semua ya sini, tapi bukan maksud sini, sebahagian. Dalalah iltizam menunjuk kepada berlaziman. Berlaziman. Lazim daripada terima kasih. Lazim daripada sesuatu itu menunjuk makna yang melaziminya. Ya, makna yang melaziminya. Okey. Kemudian contohnya api menunjuk pada kebakaran. Disebut api tapi menunjuk terbakar, ataupun asap menunjuk pada api. Hak melaziminya. Jadi di sini maksud di sini ialah sekira-kira menunjuk kepada apa yang telah kita sebut dahulu. Makna terkandung sifat 20 tu. Walaisal murad bihi dalalata tadammuni, bukan maksud dengan tadammuni ialah dalalah tadammuni allati hiya dalalatu lafzi ala juz'il ma'na, iaitu menunjuk oleh lafaz atas sebahagian maknanya. Lafaz itu menunjuk sebahagian makna, bukan seluruh makna. Kalau seluruh makna mutabaqah. Dalalatul lafzi ala juz'i ma'na, tajuzuk maknanya. Ja'a ra'sul wazir. Bukan ra'sul wazir. Kama la yakhfa, sebagaimana sebagaimana tidak tersembunyi. Qauluhu lil aqsami thalathati, bagi bahagian yang tiga. Rasul wazir maksudnya apa? Wazir tu mari. Kepada kepada dia mari. Dia tu sendiri mari. Ada segi bahasa asal Wazir kepada bahasa asal. Maknanya pada Allah sini. Lil aqsami thalathati, bagi bahagian yang tiga. Ai li'annahu qad indaraja tahta istighnaihi, kerana telah terkandung, telah termasuk di bawah istighnaihi ta'ala an kulli ma siwahu, masuk di bawahnya itu ahada asyara minal wajibat, 11 daripada segala sifat-sifat yang wajib. Istighna 11 itu. Wahyal wujudu wal qidam wal baqa'u wa mukhalafatuhu wal mukhalafatu lil hawadith wal qiyamu bin nafsi was sam'u wal basaru wal kalamu wa lawazimuhuma. Lawazimnya apa? Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 cukup. Kama asyara lidzalikal musannifu, sebagaimana mengisyaratkan kepada demikian itu oleh musannif. Fima taqaddama, pada barang yang telah dahulu. Biqaulihi, dengan katanya, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu, fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama ila akhirih.
wa qad indaraja tahta iftiqari kulli ma siwahu ilaihi jalla wa ala baqiha. Fa'il bagi indaraja lah. Dan termasuk di bawah sifat iftikar. Iftikar selain bagi Allah kepada Allah itu baki daripada sifat 20 tersebut. Kama asyara ilaihi fima taqaddama, sebagaimana mengisyaratkan kepadanya pada barang yang telah dahulu, biqaulihi, dan katanya wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al hayata ila akhirih. Situlah. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadhihi sifatu, dan telah maklum bahawa bila wajiblah ini sekalian sifat, istahalat addaduha, maka mustahillah lawannya. Jadi 20 wajib, wa mustahil pun 20 juga. 20 juga. Jadi 40 dah. Wa qad indaraja aidan tahta al-istighna'i al-jaizu, dan telah masuk juga di bawah istighna itu hukum harus. Kama asyara ilaihi fima taqaddama biqaulihi, sebagaimana mengisyaratkan musannif pada barang yang telah terlalu dengan katanya wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati ila akhirih. Kata tu masuk hukum jaiz. Fatadabbar, maka hendaklah kamu tadabbur, beri perhatian. Qauluhu wa hiya ay al-aqsam thalathatul madhkurah, iaitu 3 hukum yang telah tersebut, 3 bahagian tersebut, iaitu wajib, mustahil dan harus. Habis. Kata musannif Imam Sanusi, wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-iman bi sa'iril anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalam. Adapun perkataan kita Muhammadur Rasulullah itu, syahadah yang kedua itu, maka masuk padanya beriman dengan sekalian nabi dan malaikat alaihimus salatu wassalam wal kutubi as-samawiyah, dan kitab-kitab samawiyah ila akhirih lah. Qauluhu wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah ila akhirih, hadza muqabilun li mahzufin. Ini muqabil, lawan bagi perkataan yang mahzuf. Sebab ia guna amma kan. Wa amma, adapun. Bila adapun ni makna sebelum tu adalah haraf tafsir yang lain. Tak. Jadi adapun perkataan kita Muhammadur Rasulullah. Jadi mana lawan dia? Adakah lawan dia hak mula-mula la ilaha illallah? Lawan itu kan? Yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah. Tak ada amma sebelum tu. Sebelum tu tak ada amma. Jadi amma ni muqabil, wa amma. Muqabil bagi mana? Muqabil bagi qaul yang mahzuf yang ditakdirkan. Ada. Hak mula-mula la ilaha illallah tidak kata pun wa amma qaulu la ilaha illallah fayadkhulu fihi, tak ada. Tiba-tiba di sini dia guna dengan wa amma. Mana wa amma ni muqabil. Tak. Syahadatu la ilaha illallah yadkhulu fihi amran. Ammal awal fa qawlu la ilaha illallah amma. Baru ada muqabil. Sekarang ni masa pertama tidak sebut amma. Sebab tu dikata ini muqabilun li mahzuf. Ini lawan bagi perkataan yang mahzuf wa taqdir, dan ditakdirkan dia amma qawluna la ilaha illallah fayadkhulu fihi ma taqaddama. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihi ila akhirih. Jawab. Dari segi i'rab dia tu. Qauluhu fayadkhulu fihi, maka masuk padanya, ai fi ma'nahu, pada maknanya. Li'anna ad-dukhula laysa fi mujarradil qaul, kerana masuk itu bukan pada semata-mata perkataan. Masuk pada makna, pada perkataan tak boleh masuk dah Muhammadur Rasulullah, situlah Muhammad Rasulullah. Nak masuk guna lagi 3 hukum tu. Masuk pada makna. Wa qawluhu al-imanu ila akhirih, ay at-tasdiqu bidzalik. Iman dengan maksud membenarkan dengan demikian itu.
wala yakhfa anna dhalika zaidun 'ala al-maqsudi, dan tidak tersembunyi bahawa demikian itu mana masuk beriman dengan segala nabi itu zaidun 'ala al-maqsud, itu lebih daripada maksud. Maksud bayang tentang penerangan akidah ni wajib mustahil harus pada rasul. Dah wajib mustahil harus ada kaitan dengan beriman pada rasul. Hak lain, hak tu tambahan lah. Nampak? Dari segi perkara wajib mustahil harus, hak tu tidak dibincang secara khusus sebelum ni. Hak tu dibincang khusus. Hak tu yang murad masuk pada Muhammadur Rasulullah. Sekarang ni tiba-tiba dia kata masuk padanya beriman dengan sekalian para nabi. Maka itu zaidun 'alal maksud, tambahan daripada maksud. Maksud min bayanin dirajil aqaidil madhkurah, dari menerangkan bermasukkan termasuknya segala akidah yang tersebut fima taqaddama tahta dhalik, pada barang yang telah tersebut di bawah demikian itu perkataan Muhammad Rasulullah. Jadi patutnya hak masuk dalam Muhammad Rasulullah tu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lepas tu mustahil dia, lepas tu hak jaiz bagi dia. Hak tu hak masuk. Hak kita telah dahulu kan, yang kita kata syahadah ni mengandungi tentang akidah-akidah terdahulu. Fal maqsudu fil haqiqati, maka maksud pada hakikatnya ialah qauluhu, perkataan musannif, wa yu'khadhu minhu wujubus sidqi ar-rusuli. Situ dia. Mana lepas tu matang, pada matang tu lepas tu. Lepas dia cerita beriman pada malaikat, kitab samawiyah, hari akhirat. Di annahu sallallahu alaihi wasallam wa yu'khadhu minhu wujubus sidqi. Lepas tu baru masuk dalam perbincangan bilang sifat. Terkandung 50 sifat dalam syahadah, dua syahadah tu. Jadi hak situ hak maksud sebenarnya. Sebab tu dia kata hak ni zaid. Zaid dari segi susunan dan aturan perbincangan lah. Dari segi wajib dan tak wajib, itu wajib beriman. Okay. Fal maqsudu fil haqiqah qawluhu wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rusul ila akhirih. Wa qawluhu bisairil anbiya, dengan sekalian para nabi, ai bi jami'ihim. Sairun dengan maksud jami', dengan sekalian nabi. Au bi baqihim, atau baki nabi-nabi. Nabi yang sebut dah Nabi Muhammad kan. Jadi baki nabi-nabi hak lain. Kenapa ditakwil? Jadi sairun ditakwil dengan jami' dan ditakwil dengan baki. Ambil mana tu? Ambil daripada kalimah asal sairun tu sendiri. Li'anna sairun tu ada alif tak? Tak ada. Li'anna sairun, gitu. Makna saira qasak kepada hikayat lah. Hikayat makna lafaz sairun. Li'anna sairu ay li'anna lafza sair. Li'anna sair ay li'anna lafza sair. Kerana lafaz sairun itu in ukhidha minas sur. Kalau kita kata dia diambil daripada sur, lafaz sur, dia mustaq daripada lafaz asal dia surun, kana bimakna jami', maka sur itu kalau sairun mustaqun minas sur, maka sairun dengan makna jami'. Lima fihi min makna al-ihata, kerana padanya itu daripada makna ihata. Sur ni maknanya sur. Sur apa tu? Pagar ataupun likung. Pagar atau beteng. Pagar ni mana? Kerana ada makna ihatah, merangkumi. Pagar tu dirangkum habis. Benteng. Jadi bila dirangkum, maka makna rangkum tu makna jami', menyeluruhi. Wa in ukhidha minas su'ri, kalau sairun itu asal daripada su'ri, asal daripada su'ri, kana bimakna baqin, maka sairun dengan makna baqi. Baqin. Lepas tu ditakwil jami'ihim au baqihim.
Kalau kita kata sa'irun itu mushtaqun minas su'run, minas su'ri. Was-su'ru ma'nahu al-baqi. Makna su'ru makna baki. Lianna ma'na su'ri al-baqiyatu. Kerana makna su'run itu ialah makna su'r baqiyah, baki. Nampak? Jadi kalau sa'irun daripada sur, sa'irun daripada sur, maka sa'irun tu wazan dia apa? Fa'il. Fa'ilun. Sa'irun. Sa'irun. Jadi surun sa'irun, fa'ilun. Fa'il tu fa'il lah. Jadi kalau daripada su, hamzah itu zaidah. Hamzah itu zaidah. Hamzah itu zaidah. Hamzah itu zaidah. Kalau daripada su'run, alif itu zaidah. Alif itu zaidah. Kalau su'run, hamzah itu sa'irun, fa'ilun. Ini ada hamzah bawah. Su'run, atas waw tu ada hamzah. Atas waw tu ada hamzah. Lianna sa'ir in ukhidha minas sur kana bima'na jami', wa in ukhidha minas sur kana bima'na su'rin baqi. Lianna ma'na su'ri al-baqiyatu wa minhu, daripada itulah ada datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'rul mu'min shifa'un. Baki makanan, baki minuman dan makanan orang mukmin itu syifa, penyembuh dan obat. Su'run ni daripada su'run. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu, annahu ikhtulifa atau ikhtalafatir riwayatu, bahawa telah bersalahan riwayat hadis fi adadihim, pada bilangan mereka para anbiya alaihimus salatu wassalam. Fa fi riwayatin, pada satu riwayat, annahum mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124,000 124,000 orang Nabi. Ini yang biar masyhur lah, paling ramai. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 2 laksa 4,000 124,000. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat lain pula, khamsatun wa ishruna alfan, 25,000. Makna apa? 125,000. 125,000. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, annahum alfu alfin wa mi'ata alfin. Alfu alfin berapa? 1,200,000. 1,000,000 juta lah. 1,200,000. Wa fi riwayatin arba'umi'ati alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Arba'umi'ati alfin, 424,000. 424,000. Jadi khilaf pada bilangan. Was-sahihu al-imsaku an hasrihim fi adadin. Qaul yang paling sahih ialah imsak, menahan diri daripada hasrihim, menentukan mereka para nabi fi adadin, pada bilangan tertentu.
Mana orang paling selamatnya jangan tentulah berapa ribu-ribu tu, jangan tentu. Serah pada Allah. Li'annahu rubbama adda ila ithbatin nubuwati liman laisa kadzalik, kerana mungkin membawa kepada mengisbatkan kenabian bagi orang yang bukan demikian. Bila kita letak satu bilangan, boleh jadi kita menisbahkan dan menambah orang yang bukan Nabi, kita kata Nabi. Dan sebab bilangan tu katakanlah 124,000 buat pada 120,000, dah 4,000 lagi. Kita mengatakan seakan ada 4,000 orang yang bukan Nabi jadi Nabi. Tak betul lah. Kalau kita tentukan bilangan. Wa ila nafiha an man huwa kadzalik, dan juga boleh membawa kepada menafikan nubuwah daripada orang yang adalah iaitu Nabi. Kalau bilangan tu contohnya kurang, kita kata hak bukan Nabi pula, hak Nabi bukan Nabi, kita menafikan kenabian daripada orang yang Nabi. Salah juga. Maka fayajibul imanu, maka wajib kita beriman bi anna lillahi anbiya'a, bahawa bagi Allah itu ada para Nabi, alal ijmal, secara umum. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Illa 25, kecuali 25 ni, fayajibu ma'rifatuhum ala tafsil, wajib kita kena tahu mereka secara tafsil. Sekira-kira kalau ditanya, kita tahu ni Nabi, Nabi lagi Rasul. Ini 25 orang Nabi ni, dan Nabi dan Rasul ni disebut dalam Quran. Kama asyara lidzalika ba'duhum, sebagaimana mengisyaratkan sebahagian mereka akan demikian itu dengan kata mereka. Jadi 25 orang Nabi ni memang disebut dalam Quran. Ni ulama buat bait, menghimpunkan nama. Dia tak sebut belaka, tapi dia isyaratkan sebahagiannya dan menyebut hak baki. Kata dia hatmun ala kulli dhit taklifi ma'rifah bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu. Hatmun ala kulli dhit taklifi ma'rifah bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di 10 wa yabqa 7 wa hum Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Dzul Kifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Hatmun, wajib, ala kulli dzit taklif, atas setiap orang yang mukallaf, ma'rifah, wajib mengetahui, bi anbiya'i, dengan para nabi, ala tafsili qad ulimu, secara terperinci mereka, qad ulimu, telah diketahui mereka. Fi, tahu daripada mana 25? Pada fi tilka hujjatuna. Tilka hujjatuna tak dalam kurungan. Pada ayat Quran tilka hujjatuna. Ini surah Al-An'am ayat 83. Tilka hujjatuna ni surah Al-An'am. Tidak tulis sini, ada tulis tu. Al-An'am ayat 83. Minhum thamaniyatun min ba'di 10. Daripada mereka itu ada 8 selepas 10. Maknanya 18 orang dalam ayat itu. 18 jadi waya baqa sab'atun. Tinggal 7 lagi. Wahumu, iaitu siapa? Idris. Hudun, Syu'aibun, Salihun, wa kadza, begitu juga Dzul Kifli, Adamu, Nabi Adam, bil Mukhtar, dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Qad khutimu, telah ditutup para nabi, ditutup mereka. Jadi ayat surah An'am, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Selepas tu wa wahabna lahu, Ibrahim sebut dah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujah-hujah yang kami beri kepada Nabi Ibrahim pada kaumnya. Kami mengangkat darjat siapa yang kami nak. Okey, siapa lagi? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin
wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 18. Jadi dalam surah An'am tu disebut 18 dah. Ayat 83 sampai ke ayat 86. Jadi tinggal 7 lagi. Siapa dia? Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtar qad kutibu. 25 orang rasul. Okay. Qauluhu wal malaikah, dan para malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mudah je ni, bab akhir ni mudah sahaja. Yang ini berarti ini sapi